Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Tiba saatnya Tuhan kami menundukkan diri di bawah kaki-Mu untuk mendengar firman-Mu. 到了时间，让我们坐在你前面来听你的话语。 Tolonglah Tuhan, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima akan segala firman yang akan disampaikan. 求你让我们能够听你的话语，就如肥沃的土壤可以吸收你的话语。 Bukalah telinga hati kami agar Allah Roh Kudus boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. 求圣灵敞开我们的心，让我们能够真正的明白你的话语。 Pakailah kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan atau menerjemahkan supaya kuasa Roh Kudus bersama kedua anak-Mu ini. 使用你两位仆人，让你的力量可以带领我们两个来传扬你的话语。 Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 我们把今天的讲道交托在你的手中。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹，早上好。 Bersyukur pagi ini boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan dari kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama sampai ayat ke-7. 感谢主，我们今天又可以再听真理神的话语。今天的讲道就是从创世纪第3章。 Saya akan membacakan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Nanti Saudari Ceni akan melanjutkan ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 di dalam bahasa Mandarin. 第1节到第5节用印尼语来读，然后第6到7节用中文来读。 Demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buahnya, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了。他们2人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 思想神的话语，并施行在他生活中，就有福了。 Bapak Ibu sekalian, ini adalah Viktor Frankl. 这是 Viktor Frankl。 Viktor Frankl ini adalah seorang psikiater Yahudi yang berasal dari Austria. 他是精神科医生，是从奥地利的。 Dan Viktor Frankl ini, dia selamat dari pembantaian Nazi Jerman yang melakukan Holocaust atau pembantaian kepada orang-orang Yahudi. 他是从纳粹集中营幸存者。 Ia menuliskan sebuah buku dengan judul Man Searching for Meaning.
他撰写了活出生命的意义的书。 Dalam buku ini dia mengkisahkan bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di dalam kamp konsentrasi Jerman. 在书中描写了就在集中营如何生活的。 Ia menceritakan tentang penderitaan yang mereka alami, bagaimana mereka dipaksa untuk bekerja di tengah cuaca yang ekstrim, kemudian juga disiksa oleh para penjaga, bahkan mereka mengalami kelaparan dan sakit penyakit. 他描述了就是在集中营如何受折磨，然后饥饿、疾病，要在很难的天气里要劳动。 Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ternyata yang berat daripada apa yang mereka alami bukanlah kelaparan, bukanlah penyiksaan, tetapi lebih daripada itu mereka tidak dipanggil dengan nama, tetapi mereka dipanggil dengan nomor yang ditato di tangan mereka. 最让他们痛苦的是，不是所有的折磨和酷刑，而是他们被叫的时候呢，不是叫他的姓名，而是用刻在手臂上的编号。 Kalau orang Inggris berkata apalah arti sebuah nama, buat orang Yahudi nama itu adalah sesuatu yang penting. 如果英国人说名字是算什么，但是对犹太人姓名是很重要的。 Karena bagi orang Yahudi, nama itu menggambarkan karakter orang yang memiliki nama tersebut. 因为他的姓名就表现他的性格。 Dan ketika Nazi Jerman memanggil orang dengan angka, mereka sengaja melakukan itu untuk menghapus identitas daripada orang tersebut. 但纳粹人就是刻意的、故意的，叫他们的编号是要磨掉他们的身份。 Dan ketika seseorang kehilangan identitasnya, ia pun akan kehilangan harapan dan akhirnya dia pun menyerah. 当人失去了他的身份，他就失去了希望。 Bagi mereka yang dapat bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit, itu karena mereka memegang teguh akan identitas mereka dan akhirnya mereka memiliki hidup yang bermakna. 他们如何能够到最后生存下来呢？就是因为他守护了他们的身份。 Bapak Ibu sekalian, bagian kisah di Taman Eden dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 tadi bukanlah sekedar kisah bagaimana iblis menggoda Hawa. 在创世纪第3章第1到第7节的在伊甸园的故事呢，就描述了撒旦如何诱惑了夏娃。 Tetapi lebih daripada itu kita bisa melihat ada peperangan identitas yang terjadi. 但更是描述了就是我们身份的国籍。 Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 di situ menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia menurut dan gambar dan rupanya. 在创世纪第1章27节，就是记载了神是按照他的形象来造人。 Dan itulah identitas manusia yang sejati. 这就是人类真正的身份。 Iblis berusaha menipu manusia sehingga kita lupa akan identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah. 但是撒旦他想方设法的让我们忘掉这个。 Jadi Bapak Ibu sekalian, perang terbesar yang dialami manusia sesungguhnya adalah perang mempertahankan identitasnya sebagai gambar dan rupa Allah. 人类最大的战争就是他要守护这个 Dan 按照上帝的形象的身份。 Bapak Ibu sekalian, ketika peperangan terjadi, biasanya kita ingin tahu apa yang direncanakan oleh lawan kita. 当我们面对了战争，我们就是想知道对手是怎么来策略的。 Makanya ada yang namanya intelijen. 所以有间隙，就有出现了间隙。 Katanya sih waktu demo kemarin banyak intelijen keliaran begitu ya. 听说就是最近的示威，就是有到处都有间隙。
Dengan mengetahui strategi daripada lawan kita, kita bisa memenangkan peperangan. 如果知道了对手的计谋和他的策略，那么我们可以战胜这个战争。 Lalu Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah strategi iblis agar kita kalah di dalam peperangan identitas itu? 那撒旦是怎么设计他的计谋来击败我们呢？ Strategi pertama yang dilakukan oleh iblis adalah dengan mengalihkan perhatian kita. 他的第一个计谋就是来转移我们的注意力。 Di sini dikatakan di ayat pertama bahwa ular, ya, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang ada di darat yang dijadikan oleh Allah. 在第一节就写到，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。 Iblis mengambil rupa ular yang dikenal sebagai binatang yang cerdik. 撒旦使用蛇，就是蛇就是最狡猾、最精明的。 Cerdik di sini bukan sekedar banyak akal, ya, pintar secara pengetahuan, tetapi cerdik di sini lebih mengatakan sesuatu kelicikan, pandai memanipulasi. 在这里的狡猾，在这里的机灵，不单单是在知识上聪明，但是他善于操纵。 Iblis tidak langsung melarang Hawa untuk tidak taat kepada Allah. 撒旦没有直接让夏娃违背上帝的话语， Tetapi dia mengalihkan perhatian daripada Hawa. 但是他转移夏娃的注意力， Dia memutarbalikkan apa yang dikatakan oleh Allah. 他扭曲了上帝的话语。 Dia berkata kepada Hawa bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukankah itu kata Allah? 他说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？” Iblis mengalihkan fokus daripada Hawa dari semua pohon yang ada kepada satu pohon yang dilarang oleh Tuhan. 撒旦转移夏娃的焦点，就是从所有的果树变成一棵果树。 Dan kemudian di sini dikatakan oleh iblis menekankan kata jangan kamu makan buahnya. 撒旦强调不要吃果树。 Iblis ingin mengajak Hawa berpikir bahwa Tuhan itu tidak lagi memberikan kebebasan kepada dia, tetapi memberikan larangan kepadanya. 撒旦要夏娃想的就是思考的是，上帝是不允许，不是让Iblis mengalihkan perhatiannya bukan kepada kebebasan yang Tuhan berikan, tetapi kepada larangan yang ada. 不是把上帝给的自由意志，而是转移到上帝的不允许他做的事情。 Dan Bapak Ibu sekalian, itulah strategi yang jitu daripada iblis, karena iblis sesungguhnya adalah pendusta dan bapa daripada segala pendusta. 这就是撒旦所最好的计谋，他是最棒的，因为他本来就是说谎的，也是说谎之人的父。 Dan lewat dustalah dia mengalihkan perhatian 通过 kita. 撒谎，他就转移了注意力。 Let me try with you. Hold this. Hold this. Hold this. All right, ready? Name a number from make it bigger though, because his was too hard. It was like. All right, 13. All right, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. See, as soon as you connect it, that's when it happens. See, where's the card? See what I'm saying? They switch it from hand to hand. That's what it is. Here, look, check it out. Watch like this. Ready? Look, watch. Watch this. Ready? Just watch this move. Look. No, look, watch. Look. Here's the switch, right? It's right here, right? All right. See that? That's the move, right? Yo, I'm gonna give you something. Hold this. I got something for you, man. I got a little treat, like a present for you. Oh! I didn't even know.
Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu tadi lihat ketika si pesulap itu ngambil jam tangannya ya. 我不知道是不是大家看了，当这个魔术师把 Tetapi kita boleh lihat bagaimana pesulap itu berusaha untuk mengalihkan perhatian orang itu dengan menunjukkan perhatian orang itu kepada kartu yang dia pegang. 我们来看这个魔术师就是怎么转移所有人的注意力转到这个扑克牌。 Perhatiannya teralih kepada kartu sehingga dia tidak menyadari kalau tangan si pesulap itu telah mengambil jam tangan yang ada di lengannya. 这个人把注意力就转到他拿着的扑克牌，所以他没有注意魔术师已经拿了他的手。 Demikianlah orang itu 手表。 teralih akan perhatiannya. 就这样，这个人就被转移注意力了。 Seperti halnya pesulap ini tadi Bapak Ibu sekalian, hingga zaman ini iblis pun berusaha mengalihkan perhatian kita. 就好像这个魔术师撒旦到现在也是这样来转移我们的注意力。 Iblis berusaha mengalihkan kita dari penyembahan kepada Allah kepada hiburan yang semu. 他让我们敬拜上帝的注意力转移到一个虚假的享受。 Seharusnya sebagai manusia kita mencari Allah, menyembah kepada Dia, tetapi iblis mengalihkan kita kepada kesenangan yang ada di dalam dunia ini. 我们应该寻找的是上帝，还有他的话语，还有敬拜他。但是撒旦就转移了我们的注意力到世界上的享受。 Kita mungkin sibuk nonton TV gitu ya, main HP saya kurang tahu kayak kalau Bapak Ibu ya, mungkin lebih banyak nonton TV yang dari parabola atau dari mana? Oh parabola sudah nggak ada ya, pokoknya dari luar negeri begitu ya, atau karaokean ya. 可能大家就是忙着看电视、卫星电视或者唱卡拉 OK。 Dulu sebelum pandemi acara paling menyenangkan buat Jaling itu adalah karaoke 以 ya 前 Bapak 疫 Ibu. 情之前呢，嘉陵团契呢就很喜欢就是唱卡拉 OK。 Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa menikmati akan hiburan-hiburan yang itu, tetapi jangan sampai hiburan itu mengalihkan hati kita kepada Allah. 我不是说大家不可以享受这些娱乐，但是不可以把注意力转移到这些东西， Sehingga semua hiburan yang ada itu lebih penting daripada kita datang 以 untuk 至于 menyembah 所有 Allah. 的娱乐都变成比上帝的话语更重要。 Iblis juga berusaha mengalihkan kepuasan kita di dalam Allah menjadi keserakahan terhadap dunia. 撒旦把我们在基督里的享受呢，就转移到世界上的所有的贪婪。 Kita terus dibuat merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki, kita masih mau menerima apa dan ini dan itu. 以至于使我们就一直觉得我们不足、不满足。 Ada kisah katanya Alexander Agung, raja Yunani itu ketika mati dia minta dia dikuburkan dengan tangannya terlentang begini. 希腊王有一个故事，希腊王就是他去世的时候，他要被埋在的时候呢，是伸长手。 Kenapa demikian? Karena dia ingin meraih dunia selebar-lebarnya. 因为他要得到所有世界上所 Kalau saya 有的。 boleh tanya Bapak Ibu, yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? 我想问大家，贪污的人是富裕的人还是贫穷的人？ Nggak ada orang miskin korupsi, mau dikorupsi apanya ya? 贫穷的人没有，不会贪污，因为他要贪什么？ Kejadian kerusuhan kemarin, siapa rumah Saroni ya? Saya hampir salah, Syahrini ya. Saroni itu mainannya 100 juta, ya, yang Iron Man itu. Ya. 夏高尼的那个玩具是百万。 Agak susah nerjemahinnya, saya belum janjian soalnya ya. Nggak apa-apa. Ya. Tetapi intinya adalah orang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. 重点就是所有人就是往往就不满足。 Harusnya kita puas di dalam Tuhan, tetapi segala sesuatu yang ada di dunia ini membuat kita
merasa tidak cukup. 我们应该是在基督里觉得满足、知足，但是世界上就让我们觉得，我们现在就注意力就到世界上觉得不满足了。 Iblis juga mengalihkan kita dari melakukan apa yang menjadi misi Allah, menjadi mengejar ambisi pribadi kita. 上帝也让我们本来要施行上帝的使命。 Pelayanan bukan lagi dilakukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi ajang pencitraan diri. 侍奉现在不单单是要施行上帝的旨意了，而是要表现自我。 Gereja penuh dengan kegiatan supaya menarik orang datang kepada gereja, tetapi bukan kepada Kristus. 教会举办了很多活动，但不是因为敬拜上帝了。 Iblis mengalihkan kita kepada hal-hal yang kekal, kepada hal-hal yang sifatnya sementara. 撒旦让我们就把永恒的事情转移了到做一些 Kita sibuk mencari 暂时的事情。 kita mencari ini dan itu yang sifatnya sementara. 我们寻找了很多就是暂时的事情。 Tadi pagi sebelum saya khotbah, istri saya ingatkan saya lagi, semua di dunia ini fana, sebentar lagi juga hilang, katanya begitu. 今天早上我讲到的之前，我的妻子就是跟我说，世界上的东西都是虚假的、暂时的。 Bapak Ibu sekalian, bukankah setiap kita di sini mau memiliki kehidupan yang kekal? Mau nggak? 坐在这里的 Kalau terima sekarang mau nggak? 不是想要永恒的生命吗？如果现在我问大家要接受吗？ Nanti dulu ya, mau nikmati dulu yang ada di dunia, begitu ya. 等一下，我要先享受世界上的东西。 Iblis mengalihkan kita dari identitas kita yang sejati, yang seharusnya kepada identitas yang palsu. 撒旦把我们从真正的身份转移到虚假的身份。 Karena iman kita kepada Kristus, identitas kita adalah seharusnya anak-anak Allah. 因着信心，我们的身份本来应该是上帝的儿女。 Tetapi kita menjadi lupa akan identitas kita itu dan kita mencari pengakuan orang melalui prestasi, status atau popularitas yang kita miliki. 但是我们却忘掉了，去追求了世界上的一些证明身份。 Kita tidak lagi dinilai dari ciptaan Allah yang istimewa, tetapi dari harta yang kita miliki. 我们是从什么从上帝形象造的，而是从我们拥有什么被认可的。 Kita dialihkan dari identitas kita yang sejati. 我们从真正的身份被转移了。 Dan bagaimana kita dari firman Allah dialihkan kepada hikmat dunia. 我们也是从上帝的话语被转移到其他的话语了。 Firman Allah tidak lagi menjadi pedoman hidup, tetapi justru kita lebih mendengar apa yang menjadi pendapat ahli-ahli yang ada di dunia ini. 神的话语已经不成为我们的标准了，而是我们要听从其他的消息了。 Saya tidak mengatakan kita tidak perlu belajar, tetapi jangan sampai yang kita pelajari itu melupakan kita kepada apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. 我不说不可以学习，但是不要因为学习而忘掉了上帝真正要我们做的事情。 Dan puncak dari semuanya itu, iblis mengalihkan pusat hidup kita kepada Allah, menjadi kepada diri kita sendiri. 最主要的就是撒旦把我们的终点从上帝变为我们自己了。 Allah bukan yang utama dalam kehidupan kita, tetapi ego kita, keinginan kita itu yang menjadi kehendak kita. 上帝已经不再是我们最主要的终点了，而是我自己来成为我们终点了。 Fokus hidup kita bukan lagi mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi apa yang
aku mau dan aku pikirkan. 我们的焦点不再是上帝要我们做什么，而是我要做什么。 Bapak Ibu sekalian, di dalam segala hal itu firman Tuhan mengingatkan kita. Ketika iblis mengalihkan perhatian kita, kita harus waspada. 上帝提醒我们，如果撒旦疑惑了我们，我们要重新再思考上帝的话语。 Ketika iblis mengalihkan perhatian kita, mari kita waspada. 当撒旦转移了我们的注意力，我们要提高警惕。 Hal yang kedua, bagaimana iblis berusaha untuk mengalahkan kita di dalam perang identitas itu adalah dengan menimbulkan keraguan di dalam hati kita. 第二点，撒旦的计谋就是让我们在心里产生疑惑。 Di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa iblis berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? 在圣经里面，经文里写着，蛇对女人说：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？” Dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada terjemahan yang berkata, apakah, ini saya langsung terjemahkan bahasa Indonesia ya, apakah benar Allah berkata demikian? 英语翻译呢，有的说，上帝真正是这样说的吗？ Lewat perkataan ini, iblis ingin menimbulkan keraguan di dalam hati Hawa. 通过这句话，撒旦要夏娃在心理上产生疑惑。 Iblis tidak langsung berkata bahwa Tuhan sudah bohong kepada kamu. 撒旦没有直接说上帝骗你， Tetapi dia menanamkan keraguan, dan dari keraguan yang kecil itu terjadilah pemberontakan terbesar di dalam kehidupan manusia. 但是他散播了在人类心里产生疑虑。 Di ayat keempat kita boleh melihat bagaimana iblis memutarbalikkan apa yang firman Tuhan katakan. 在第4节我们可以看到撒旦如何扭曲真理。 Hawa menjawab pertanyaan daripada iblis itu, berkata bahwa Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan berkata bahwa ya, buah yang ada di tengah-tengah itu, kalau kamu makan pasti kamu mati. Tetapi iblis bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. 女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”但是蛇对女人说：“你们不一定死。” Kamu harusnya mati diubah menjadi tidak mati. 你一定死，变成你不一定死。 Dan di ayat kelima di situ dikatakan, tidak hanya kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah. 在第5节，他再说了，你不一定死，但是你会变成神。 Iblis menawarkan sebuah identitas palsu. 他诱惑了夏娃用虚假的身份。 Hawa bukan menjadi seseorang yang merupakan ciptaan gambaran Allah, tetapi menjadi seperti Allah. 夏娃不再是神按照他形象造的人，但是变成了神。 Iblis memberikan setengah kebenaran daripada apa yang dia sampaikan. Dia berkata, ketika engkau makan buah itu, kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. 撒旦他给了一半的真理，他说你吃了这个果子，你就会知道善恶。 Memang benar, Adam dan Hawa menjadi tahu tentang apa yang baik dan apa yang jahat. 的确是，亚当和夏娃吃了就知道了善恶。 Namun mereka tidak tahu bahwa ketika mereka makan buah itu, mereka tidak dapat menolak untuk melakukan hal yang jahat. 但是当他们吃了这个果子，他们永远逃不掉作恶。 Dan di ayat ke-6 kita bisa melihat bagaimana Hawa pun tergoda dengan apa yang dikatakan oleh iblis. 在第6节，
我们看到了夏娃被引诱了， pohon itu menarik hatinya dan memberikan pengertian kepada dia. 这个果树就越他的眼目了。 Dia meragukan apa yang kasih Tuhan dan maksud baik Tuhan kepada mereka. 他对上帝的爱和好意就疑惑了。 Dia ragu kalau Allah memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya supaya dia bisa menikmati satu anugerah Tuhan. di 他疑 dalamnya. 惑了，他可以很自由的享受上帝的恩典。 Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹， Hawa telah terpedaya. 夏娃已经 Terpedaya. 被受骗了。 Dan Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang pernah lihat gambar ini? 大家看过这个图片吗？ Gambar ini agak unik ya. 这 Kenapa 个 unik? Karena gajah yang besar ya, diikat dengan tongkat yang kecil dan dia tidak bisa lari kemana-mana. 这个图片比较特别，因为我们看到了一个大的象被一个小小的木桩拴住了。 Kenapa demikian? Katanya ya, ceritanya itu gajah itu ketika dia masih kecil, masih baby begitu ya, dia diikat dengan sebuah tongkat yang gede begitu ya. 听说这个象呢，小的时候就用一个绳子，然后拴在一个大的木桩里。 Karena dia masih kecil ya, tenaganya masih kurang, dia berusaha untuk bisa membebaskan diri dan dia gagal. 因为他还小，力气也不够，他一直想要从这个绳逃掉。 Dan ketika gajah itu makin besar, tongkatnya makin kecil. Ya. 象越来越大，这个木桩就越来越小。 Tetapi di dalam pikirannya bahwa dia itu tidak bisa lepas dari tali itu. 但是在他想象中，他永远就 Jadi 摆脱不了这个绳子了。 ketika dia sudah segede itu, ya, sebesar gajah yang demikian dewasa itu diikat dengan tali yang kecil, dia ragu dengan kekuatannya sehingga dia bisa lepas. 当他已经长大了，他对自己的力气产生疑惑。 Nah, hal ini sering dikatakan sebagai baby elephant syndrome, Bapak Ibu sekalian. 这个情况呢，就被称为小象综合症。 Bapak Ibu sekalian, iblis juga seringkali membisikkan kebohongan di dalam telinga kita agar kita ragu kepada Allah. 撒旦也经常跟我们就是 Iblis mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada lah, buktinya hidupmu juga begini-begini aja. 在我们心里产生疑惑，就是上帝没有，上 Tuhan 帝 itu 不爱我们， Tuhan itu tidak mengasihi kamu, Santi. buktinya hidupmu menderita. 上帝不爱你，现在证明了你这么痛苦，这么苦 Tuhan itu tidak ada karena apa? Segala sesuatu yang kamu kerjakan itu hanya karena kerja kerasmu sendiri. 上帝没有，就是因为你自己用自己的力量来做事儿。 Zaman sudah modern, firman Tuhan sudah tidak relevan lagi dengan zaman saat ini. 时代已经已经到现在了， Itulah 所有的上帝的话语都已经不连贯了。 Itulah strategi yang dilakukan iblis untuk mengalahkan kita di dalam peperangan identitas ini. 这些都是撒旦用的计谋来击败我们的。 Menjadi pertanyaan Bapak Ibu, setelah kita tahu apa yang menjadi strategi iblis, bagaimana kita bisa menang terhadap serangan iblis? 那么现在我们知道了撒旦的计谋，我们怎么才能够战胜这些战争呢？ Mari kita mengikuti teladan Tuhan kita yang pernah menjadi manusia. 让我们来消化耶稣，他曾经成为 Tuhan juga pernah dicobai. 上帝，也曾经被试探。 Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 kita tahu ini ada kisah bagaimana iblis berusaha menggoda Yesus Kristus ketika dia ada di dalam dunia ini. 当
耶稣在这个世上的时候呢，在马太福音4章1到11节，他也曾经被试探。 Bagaimana iblis menggoda Yesus dengan kenikmatan yang bisa dia rasakan. 撒旦是如何用世界上的享受来试探耶稣？ Di ayatnya yang ketiga, di situ iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti." 在第3节，他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。” Bapak Ibu sekalian, katanya ya, roti di Timur Tengah itu keras, besar-besar mirip batu begitu ya. 听说在东中的面包都是很硬的，像石头一样。 Jadi mungkin ketika Tuhan Yesus sudah berpuasa ya 40 hari, kisahnya kan demikian. Kemudian dia beristirahat, dia melihat ada batu, wah ini kok kayak roti begitu ya. 我们想象中就是耶稣他禁食了40天，然后看到石头就变成就好像看似像面包一样。 Setelah berpuasa mungkin begitu laparnya sehingga ada keinginan untuk makan. 禁食了那么长时间，可能有想吃的那个欲望。 Maka iblis berkata, perintahkan batu itu supaya kamu bisa makan, supaya kamu bisa menikmati. Ya. 那么撒旦就试探耶稣说，把这个石头变成食物，所以你就可以吃了。 Bicara soal puasa dan makan Bapak Ibu, belakangan ini saya belajar untuk intermittent begitu ya. Puasa tidak sarapan begitu ya. 说起禁食，我最近开始早上不吃饭。 Kalau ketemu orang katanya, "Pak kok jadi gemukan ya?" 有人就跟我说：“哎，你怎么胖了呢？” Maka saya coba intermittent, pagi tidak makan sampai jam 11 baru makan Bapak Ibu. 所以我就试一下，从早上的时候不吃饭，到中午11点才吃饭。 Celakanya bukannya timbangan turun, timbangan tambah naik. 糟糕的是，我的体重不是变轻了，而是变重了。为什么？ Karena begitu lapar, jadinya makannya lebih kebanyakan Bapak Ibu. 因为太饿了，所以吃的就更多了。 Iblis tahu, ya, 撒旦知道， Tuhan Yesus dalam kondisi yang lemah sebagai manusia. 耶稣，当他变成人的时候呢，他是有饥饿的那个感觉。 Dia menawarkan kenikmatan kepada Yesus. 他引诱了耶稣用世界上的享受。 Tidak hanya menggoda di dalam kenikmatan, Tuhan juga digoda di dalam kekuasaan. 不是享受的引诱而已。 Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah dan kemudian iblis berkata, ya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ya, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak jatuh dan terantuk." 耶稣的能力也是被试探了。你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。 Dengan kata lain, bukankah kamu punya kuasa untuk memerintahkan malaikat untuk menolong kamu? 撒旦就要说，你不是神吗？你可以吩咐天使来救你。 Kalau kamu adalah anak Allah, gunakan kuasa. 如果你是神的儿子，用这个能力。 Tuhan juga digoda di dalam aspek materi. 耶稣也以物质的诱惑试探。 Dia diajak ke tempat yang tinggi dan kemudian diperlihatkan seluruh dunia. 他被带到最高的地方，然后看这个世界。 Dan iblis berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." 撒旦说：“你若俯伏拜我，我就把一切都赐给你。” Tetapi terhadap godaan kenikmatan, godaan kuasa dan godaan materi, ini jawab Tuhan Yesus kepada iblis.
但是对这个享受能力和 Dia berkata, 物质的 ada 诱惑，他说了， ada tertulis anak manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada pula tertulis ayat 7, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 10, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. 第4节，耶稣回答是：经上记着说，人活着不是单靠食物，而乃是靠神口里所出的一切话。耶稣对他说：经上记着说，不可试探主你的神。也说了，撒旦退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，但要侍奉他。 Iblis berusaha menggoda Yesus dengan memutarbalikkan firman Tuhan. 撒旦试探耶稣用扭曲的真理。 Dan Tuhan menggunakan firman sebagai senjata untuk melawan iblis. 而耶稣用真理来击败撒旦。 Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus mengatakan firman Allah itu adalah pedang roh. 保罗说：“上帝的话语就是圣灵的宝剑。” Senjata yang harus kita gunakan untuk melawan iblis sesungguhnya adalah firman Allah. 来击败撒旦的兵器就是 Tetapi 上帝的话语。 bagaimana kita bisa melawan iblis kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan? 如果我们从不读圣经，也不思考他的话语，那我们怎么来击败撒 Kita 旦？ seperti orang yang pergi berperang tanpa membawa senjata. 我们就好像兵人去打仗，但没有带兵器。 Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Gunakanlah firman-Nya untuk mengalahkan godaan iblis. 耶稣就成为我们的榜样，用真理来击败撒旦。 C.S. Lewis, seorang teolog awam, mengatakan demikian, iblis tidak dapat menciptakan hal yang baru, ia hanya merusak apa yang Allah ciptakan. C.S. Lewis 他曾经说过，撒旦从来不能够创造新的事物，但是他破坏上帝所造的事物。 Iblis tidak dapat menghapus identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah. 撒旦磨掉不了我们是造神形象的这个身份， Tetapi dia berusaha menipu kita dengan melupakan identitas itu. 但是他设法欺骗我们来磨掉这个身份。 Yesus Kristus memberikan teladan kepada kita dengan tetap berpegang teguh kepada firman Allah. 耶稣基督已经给了我们榜样， Dan 就是真正的来靠神的话语。 kita diajar untuk memegang identitas kita sebagai anak-anak Allah. 那我们也是被呼吁了，要守护我们的身份。 Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. 在约翰一书第12章，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。 Di dalam terjemahan yang baru bahasa Indonesia, terjemahan baru kedua, kata kuasa itu dituliskan sebagai hak, diterjemahkan sebagai hak. 在圣经最新版本儿，就这个权柄就被翻译成身份。 Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah sesungguhnya identitas kita sebagai anak Allah itu adalah hak istimewa? 我们成为上帝儿女的身份，不是一个特权吗？ Sebagai anak Allah, hidup kita sebenarnya tidak dibatasi, tetapi diberikan kebebasan, tetapi kebebasan itu ada di dalam firman yang Tuhan sudah berikan. 我们成为上帝的儿女是一个特权，它不是也有自由意志，但是这个自由呢是在上帝的话语里面。 Saya membaca sebuah artikel tentang sebuah percobaan, sekelompok anak itu dibiarkan bermain di satu tempat yang nggak ada pagernya. 我读了一个试验，就是小孩子做一个试验，在一个没有围墙的玩，在一个没有围墙的玩。
Dan kemudian setelah itu mereka diajak bermain di tempat yang ada pagernya. 之后呢，他们就被引到在有栏杆的一个地方去玩。 Ketika mereka ada di tempat yang nggak ada pagernya, Bapak Ibu, ternyata mereka berkumpul hanya di tempat tertentu. 他们在没有栏杆的地方玩的时候呢，他们是在一个特定固定的地方玩。 Tetapi ketika mereka ada di tempat yang ada pagarnya, mereka bisa ada di tempat di sekitar pagar itu ada tempat yang lebih luas daripada sekedar tempat di mana mereka bermain ketika tidak ada pagar. 当他们被引到一个没有栏杆的地方，他就在一个地方来玩。 Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ketika Tuhan memberikan batasan-batasan kepada kita bukan berarti Dia ingin menyebabkan kita semakin terbatas atau menghalangi kita. 当耶稣给我们一个标准，我忘了batasan。 Paham lah ya juga bahasa Indonesianya ya. Dan intinya adalah Tuhan tidak ingin ya bahwa sesungguhnya kebebasan yang di dalam aturan yang Tuhan berikan itu adalah kebebasan yang sejati. 他的目的就是他给我们的自由就是有意义的自由，而且就是有意义的自由。 Mari kita diingatkan kembali identitas kita sesungguhnya bahwa kita adalah anak-anak Allah. 我们再重新思考我们的真正的身份，就是成为上帝的儿女的身份。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Ya Tuhan, kiranya firman yang kami renungkan hari ini boleh menolong kami untuk memahami siapakah kami sesungguhnya. 天父，求你让我们今天思考的话语，让我们真正的来理解我们的身份。 Bapa di surga, sesungguhnya Engkau menciptakan kami segambar dan serupa Allah. 你造我们的时候是造你的形象， Bahkan ketika kami percaya kepada Kristus, kami ini adalah anak-anak Tuhan. 但我们也相信耶稣基督，我们是你的儿女。 Dan kiranya kami boleh menjalani identitas ini dan kami memahami di tengah-tengah dunia yang begitu menggoda. 但愿我们在这个蛮有诱惑的世界上，我们可以来实行你的我们真正的身份。 Kami tetap boleh menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak-Mu. 我们可以表现我们是你儿女的身份。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。